Siapa yang ada live bersama saya pada petang ni, selamat petang saya ucapkan. Siapa yang dah ada live bersama saya pada petang ni, pada seperti biasa saya live. Hari ni saya berseorangan, so dalam kereta je pun. Iza dia ada komitmen lain dengan anak saya, so tak dapat join bersama kita dalam live pada petang ni. So seperti biasa kami live di dua platform, di dua page yang berbeza, iaitu di Skin dan juga Skin HQ. Siapa yang dah ada tu petang ni? Hari ni kita nak sambung lagi pada setiap hari memang kita komitmen kami di Skin adalah untuk memberikan info-info, tips-tips yang lebih banyak, lebih kerap dan sebagainya. Bukan apa, untuk satu proses untuk pendedahan, bantu you all dapatkan pendedahan, dapatkan pemahaman yang jelas tentang proses bagaimana nak dapatkan kulit yang sihat, kulit yang bebas cela, bebas masalah dan sebagainya. Yang penting-penting, the end result, at the end of the day, apa yang kita mahukan adalah kulit yang nampak glowing, nampak flawless dan sebagainya. Sebab kita berbalik kepada konsep asas Korean skincare, di mana apabila kulit muka kita ni sihat, maka makeup ataupun solekan itu hanyalah sebagai pelengkap dan bukan sebagai alat untuk sembunyikan, untuk sorokkan segala cela ataupun masalah di kulit muka kita ataupun di wajah kita. Alright. Okay, siapa yang dah bersama saya pada petang ni bantu saya komen-komen lah sikit, bagilah emoji sikit. Yang penting sebelum saya teruskan, maksudnya bantu saya komen, adakah you all boleh melihat saya dengan jelas, adakah you all boleh mendengar suara saya dengan jelas. Tu penting. Saya tak nak nanti saya dah bercakap panjang, rupanya you all tak dengar, suara tak dengar, tak kedengaran dan sebagainya. Jadi bantu. Saya nampak dah ada mata yang memandang dan masuk, dah start join live saya. So bantu komen, adakah boleh mendengar saya dengan jelas? Boleh? Boleh ke boleh? Bantu saya, adakah you all boleh mendengar saya dengan jelas? Cuba komen sikit. Ni ke atau saya yang tak nampak Allah Akbar. Sebab saya pakai dah dua phone, bawa dua phone, dua-dua pakai, so saya tak nampak sebarang komen. Hopefully ada yang komen. Macam mana saya nak buat? Hopefully boleh mendengar lah kita husnuzon, bersangka baik. So hopefully you all boleh mendengar. Alright. Okay. So terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Safi'i bin Munir atau lebih dikenali sebagai SM. Saya adalah co-founder, merangkap jurucakap dan juga pengarah strategik untuk skincare jenama Skin, di mana kepakaran kami adalah di dalam menyelesaikan masalah kulit wajah yang tidak berseri, kusam berjeragat, senang pendek kata nampak lebih tua daripada usia, yang dialami oleh ramai wanita-wanita yang berkerjaya dengan kaedah, dengan teknik yang simple, iaitu bimbingan penggunaan produk skin dengan betul dan juga bimbingan rutin penjagaan yang efektif. Itulah kelebihan, kelainan, perbezaan kami di Skin berbanding dengan produk-produk skincare yang banyak ada di pasaran. Kelebihan kami adalah kita guide you all untuk dapatkan kulit yang lebih sihat, kulit yang bebas masalah, kulit yang bebas daripada cela. Okay. Alright. So pada petang ini, apa yang saya nak kongsikan seperti yang saya tuliskan di tajuk, adakah air cukup untuk membersihkan kesan ataupun sisa sunscreen yang kita pakai. Sunscreen penting pakai. Sebelum ni memang saya kerap tekankan, kami di Skin memang sangat menekankan kewajipan menggunakan sunscreen
pada setiap hari pada waktu siang, tak kira you all berada di rumah ataupun keluar, sama ada hujan ke, panas ke, mendung ke, as long waktu siang you all perlu ataupun wajib gunakan sunscreen. Sebab apa? Sebab pada masa kita berusaha memulihkan kulit muka kita ni yang bermasalah dan sebagainya, dengan skincare yang betul, dengan rutin penjagaan yang betul, pada masa yang sama kita kena halang, kita kena protect kulit muka kita ni daripada kerosakan yang berterusan disebabkan oleh sinar UV matahari. Di mana sinar UV matahari ni ada dua, iaitu UVA, ultraviolet A, yang menyebabkan skin aging, iaitu proses penuaan, kulit hilang keanjalan dan sebagainya. Dan juga satu lagi UVB, UV burning. Dia skin burn, yang menyebabkan skin burning, maksudnya kulit kita ni terbakar dan sebagainya. Okey. So tu dua, UVA dan UVB, yang perlu kita protect, lindungi daripada kulit muka kita. You all dah install belum apps UV Lens? Yang saya sharekan sebelum ni, UV Lens. You boleh install. Tak kisah you all phone Android ataupun iPhone, you all boleh search di Apple Store, di Google Play, apps nama dia UV Lens. So di mana dengan apps tersebut you all boleh tengok sendiri UV level di kawasan you all, sama ada di office ke di rumah, kat mana you all berada pada waktu current time lah, waktu semasa lah, real time, berapa UV index di tempat you all. Sebab UV index ni dia terbagi kepada 5, iaitu low, moderate, low, high, very high dan juga extreme. Tadi sebelum live saja tadi saya check UV index di kawasan area Equine Park ni. Tadi saya check very high. Tapi tadi memang panas, tapi sekarang ni dia nampak macam mendung sedikit. Saya tak pasti adakah sama ada very high lagi ataupun dia dah berkurangan. Tadi sebelum right before saya on live tadi, saya check UV index adalah very high. So memang nampaklah tadi terik dia. Tapi bukan bermakna waktu mendung dia tak ada UV, masih ada. Sebab tu penting saya suruh minta you all installkan UV Lens, apps UV Lens, UV lepas tu LENS, UV Lens, dalam phone masing-masing, dan you all boleh check UV index di kawasan you all pada setiap hari. Sebab sinar UV ni yang kritikal, yang perlu kita perlu jaga, perlu lindungi kulit muka kita ni antara jam 10 pagi hingga 4 petang. Tu yang waktu yang kritikal ataupun waktu kronik lah, yang perlu sangat kita lindung kulit kita daripada sinar UV matahari. Okay, so boleh dapat Alright, so hari ni saya nak bincangkan, maksudnya kita memang dah tekankan penggunaan kewajipan sunscreen pada setiap hari, 365 hari setiap hari, siang without fail, tak kisah you all keluar ataupun di rumah. Jadi hari ini kita nak bincangkan tentang adakah cukup menggunakan air saja untuk menghilangkan kesan ataupun sisa-sisa sunscreen yang ada di muka kita ni. Sebab kita nak bersihkan muka kita, nak bersihkan pori kita daripada unsur-unsur yang boleh menyebabkan pori kita tersumbat. Dan apa yang penting adalah kita sebagai orang Islam, maksudnya kita nak solat, jadi kita nak pastikan kulit muka kita ni bersih daripada bahan-bahan tersebut, bahan-bahan yang terdapat dalam sunscreen tu dan sebagainya. Tu yang sangat-sangat penting dan yang sangat-sangat kami concernkan. Sebagaimana macam produk skin sendiri, dia memang dah wudu friendly, maksudnya dia memang water based, memang mudah untuk dibersihkan. Tetapi disebabkan penggunaan yang lain, seperti sebagai contoh, pada hari ini saya nak terangkan tentang pembersihan sisa-sisa sunscreen. Jadi sunscreen ni dia mostly memang dia jenis yang oil based, dia berminyak sedikit. Tak kisah sama ada sunscreen tu adalah dari segi, sebab sunscreen ni ada dua jenis, iaitu sama ada chemical ataupun physical.
tetapi both sama ada chemical ataupun physical adalah dia jenis berminyak. Jadi apabila dia jenis berminyak, dia memang sukar untuk dibersihkan dengan menggunakan air sahaja. Memang sangat-sangat sukar untuk dibersihkan dengan air saja. Memang secara fizikal, apabila kita bersihkan dengan air, kita rasa macam bersih dan sebagainya. Tetapi sebenar-benarnya betul, dengar betul-betul ya, sebenar-benarnya adalah masih terdapat Saki-Baki cleanser, sunscreen pada kulit muka kita. Sebab apa saya concernkan sangat ni, pun ramai yang bertanya tentang ni, boleh ke hilang ke sunscreen ni cuci dengan air je ke, dengan cleanser saja ke, dengan sebagainya. Sebab tu saya sangat concern, kami di Skin memang sangat concern tentang nak bersihkan kulit muka ni, especially daripada sunscreen. Hari ni yang kita cakapkan tentang sunscreen, adakah ada cukup untuk membersihkan kulit muka kita. Jadi hari ni apa yang saya nak sharekan adalah ia berpandukan kepada, sebab saya memang dalam group Telegram channel dan bersama dengan guru email saya dan sebagainya. So daripada situ memang kita sentiasa update each other, di mana kalau kita, sebab dia terlalu banyak study ataupun kajian yang dibuat tentang penjagaan kulit, tentang sains kulit dan sebagainya. Dia terlalu banyak broad topik dan sebagainya. Jadi kita lah terpaksa mencari dan kebetulan kita ada community yang sama-sama dalam niche. Memang kita nak towards at the end of the day, kita nak dapatkan kulit yang lebih sihat, bebas cela dan masalah dan sebagainya. Jadi daripada situ kita dapat satu artikel di mana satu kajian ataupun study telah dibuat pada penghujung tahun 2019 tak silap saya. So kajian ni dibuat adalah seperti yang saya nak sharekan pada hari ni, iaitu adakah cukup membersihkan sunscreen tu sama ada dengan air, sama ada dengan cleanser, facial cleanser ataupun dengan oil cleanser. Ada tiga method, tiga kaedah ni, sama ada dengan air, facial cleanser dan juga satu lagi oil cleanser. Jadi macam mana kajian ni dibuat? Kajian ni dibuat dengan memanggil responden ataupun volunteer lah, orang yang volunteer untuk dibuatkan eksperimen dan uji kaji dan sebagainya. Dipanggil 20 orang responden. Kemudian kita gunakan sunscreen yang ada dua jenis juga, iaitu water resistant. Ada yang sunscreen yang water resistant, basically untuk sports dan juga untuk swimming dan sebagainya. Dan satu lagi kategori sunscreen yang non water resistant, maksudnya untuk daily use, daily routine dan sebagainya. Itu dari segi penggunaan sunscreen. Dari segi pencuci, kita gunakan tiga kategori dalam ujian tu, dalam analisa tu dibuat, analisis tu dibuat, iaitu digunakan air, facial cleanser dan juga oil cleanser. Okay, so dia bukan secara visual melihat saja ya, lepas cuci kita tengok pada permukaan kulit, pegang dan sebagainya, tetapi dia tara check, maksudnya mereka menggunakan scanner yang dia nama apa scanner tu, Visia scanner, VISIA, Visia scanner ya. So daripada scanner tu memang dia boleh tengok sendirilah muka kita ni ada kekotoran, ada kesan-kesan Saki-Baki sunscreen dan sebagainya. Alright. So apa yang dibuat adalah, yang pertama gunakan sunscreen. Okay, semua 20 responden ni gunakan sunscreen. Mula dia gunakan dengan water resistant dulu, kemudian dia follow dengan non water resistant. Okay, apa yang saya nak sharekan kat sini, maksudnya yang pertama, apabila mereka menggunakan result, apabila mereka menggunakan sunscreen yang first dia menggunakan sunscreen yang non water resistant. Maksudnya bukan yang kalis air je tu, yang biasa je lah, yang maksudnya untuk penggunaan biasa saja, untuk penggunaan harian. Jadi apabila dicuci dengan menggunakan air, non water resistant sunscreen, dibersihkan dengan menggunakan air sahaja,
apabila scan menggunakan VISIA scanner ni, dia mereka dapat kesan masih banyak lagi kesan ataupun sisa sunscreen pada muka. Nampak tak? Kalau cuci dengan air saja masih terdapat banyak lagi kesan-kesan lebihan sisa sunscreen pada muka. Padahal kita dah nampak physically, nampak macam dah hilang dan sebagainya, rasa pun macam tak ada dan sebagainya. Tetapi apabila scan dengan gunakan scanner ni, mereka dapati memang masih banyak lagi sisa ataupun kesan sunscreen pada kulit muka ataupun wajah kita. Okey, alright. Yang kedua, mereka cuci pula sunscreen ni dengan menggunakan facial cleanser lah, maksudnya pencuci muka biasa. Jadi apabila dia scan, dia dapati sekitar 84.4% saja yang sunscreen dapat dibersihkan. Maksudnya ada saki-baki lagi sunscreen pada permukaan muka kita. 84.4%. Itu yang kedua. Yang ketiga, ujian yang ketiga adalah menggunakan oil cleanser. Apabila menggunakan oil cleanser, cuci sunscreen yang non-water resistant ni, mereka dapati sebanyak sekitar 86.6% sunscreen, sisa sunscreen tu dapat dihilangkan, tetapi masih ada baki lagi. Okey, so nampak dengan penggunaan non-water resistant sunscreen, cuci dengan air, masih banyak lagi sisa, boleh nampak sisa sunscreen pada muka. Cuci dengan facial cleanser dapat bersihkan 84.4%. Cuci dengan oil cleanser dapat bersihkan sehingga 86.6%. Okey. Mesti terkejut kan? Biasa ni kalau yang siapa cuci dengan air aja nak hilangkan sunscreen, masih banyak lagi sebenarnya sisa sunscreen yang ditanggalkan sikit saja, sebab masih banyak lagi yang meliputi lapisan muka kita ni. Alright. Kemudian ujian yang kedua adalah menggunakan sunscreen yang water resistant. Water resistant ni maksudnya sunscreen ni sesuai digunakan untuk aktiviti bersukan, bersenam dan sebagainya lah, sebab dia berpeluh kan, dia water, maksudnya water resistant, daripada kalis peluh dan sebagainya. Maksudnya dia boleh tahan lebih lama lah. Okay. So dengan penggunaan sunscreen water resistant, apabila dicuci dengan air semata, air saja, memang bila scan dengan VISIA scanner ni masih nampak banyak lagi. Masih banyak lagi kesan seperti mana yang ujian yang pertama tadi. Yang non water resistant dengan ni yang water resistant sama saja. Maksudnya dia lebih banyak lah. Dia lebih banyak lagi kesan ataupun sisa sunscreen pada kulit muka ataupun wajah kita. Okay. So ujian yang kedua dibuat apabila menggunakan facial cleanser, maksudnya cleanser biasa. So dengan cleanser biasa, maksudnya sekitar 63.2% sisa sunscreen dapat dibersihkan. 63.2. Kalau non water resistant dapat 84.4 kan. Tapi dengan water resistant gunakan facial cleanser dapat bersihkan sekitar 63.2%. Bagaimana pula dengan oil cleanser? Jadi sunscreen water resistant dibersihkan dengan oil cleanser dapat membersihkan sehingga 94.2%. Tinggi juga lah berbanding dengan non water resistant tadi kan. Jadi boleh nampak kan penggunaan sama ada sunscreen tu non water resistant ataupun water resistant, tetapi sekadar menggunakan air, sekadar menggunakan cleanser, facial cleanser, sekadar menggunakan oil cleanser, tidak dapat menghilangkan 100% sisa sunscreen yang pada permukaan kulit kita. Kan? So sebenarnya kita dah rasa macam bersih, tetapi masih ada lagi sebenarnya. Jadi sebagai macam kita cakap tadi, kita sebagai orang Islam, maksudnya kita nak hilangkan rasa was-was langsung
daripada kulit muka yang ada berminyak lagi, kesan daripada sunscreen dan sebagainya, supaya kita lebih khusyuk, tak ada was-was lah bila kita nak solat kan. Sebab mungkin selama ni kita rasa macam bersih dan sebagainya, cuma kita perlu pertingkatkan lagi. Kita perlu gandakan lagi macam mana kita nak bersihkan kulit muka kita ni daripada sisa sunscreen. Yang ni lah kita akan bincangkan pada hari ni. So tadi saya berpandukan kepada bukan cakap-cakap saja, bukan teori dan sebagainya, tetapi kajian, tetapi ujian yang telah dilakukan ke atas 20 responden. Ujian betul, ujian sebenar yang dilakukan ke atas responden. Mereka menggunakan kaedah menggunakan sunscreen yang non water resistant dan juga water resistant. Kemudian gunakan pencuci daripada 3 kategori, iaitu air, facial cleanser dan juga oil cleanser. Okey. So bagaimana kita nak atasi masalah ni? Macam mana kita nak pastikan kulit muka kita ni bersih daripada sunscreen tersebut? Okey. Sebab untuk dia ada 2 cara. Tapi sebelum tu saya ambil masa sikit, saya terangkan. Maksudnya dari segi Skin Advanced Cleanser, InsyaAllah kita dah memang refer kepada kita punya chemist, pakar R&D kita dan sebagainya, dapat membantu membersihkan sisa sunscreen ni dengan baik. Tetapi seperti mana yang saya cakapkan tadi, untuk hilangkan rasa was-was, sebab ni dah ada study yang dia buat dan sebagainya, so saya sangat sarankan kita boleh upgrade sikit, kita tambahkan lagi bagaimana kita nak bersihkan kulit muka kita ni daripada sisa ataupun kesan sunscreen. Iaitu apa yang kita boleh buat ialah satu, penggunaan micellar cleansing water ataupun micellar cleansing wipes. Sebab apa micellar cleansing water ataupun micellar cleansing wipe? Sebab micellar ni adalah campuran daripada air dan juga dia ada molekul, dia panggil micelle, yang dia terdiri daripada air dan sedikit molekul daripada minyak. Dia boleh larut dalam air, minyak tu dia boleh larut dalam air. So ini boleh digunakan, boleh pakai untuk membersihkan sisa sunscreen. Maksudnya air dengan oil, minyak dengan ni. Sebab oil attracts oil. Sunscreen tadi dia sifat dia macam berminyak, jadi oil ni akan membersihkan minyak. Okey, itu yang pertama. Sebab tu sebelum ni pun kita dah terangkan, maksudnya apabila you all di office dan sebagainya, apabila nak solat zuhur, solat asar, you all boleh menggunakan micellar water ataupun micellar cleansing water ataupun micellar cleansing wipes, untuk membersihkan makeup, sisa sunscreen dan yang sebagainya. Alright. So tu memang itu dah okey dah. So tu boleh proceed sebagainya. Cara yang kedua adalah double cleansing. Double cleansing ni yang lebih baik lah yang kita boleh suggest. Tetapi double cleansing ni biasanya saya akan suggest you all buat apabila you all balik daripada office. Maksudnya waktu petang kan, bila sampai di rumah you all buat double cleansing. Macam mana double cleansing? Gunakan micellar, mula cuci dengan micellar cleansing water ataupun micellar cleansing wipes. Bersihkan dulu sebagainya, kemudian baru guna Skin Advanced Cleanser untuk bersihkan kulit muka you all. Iaitu cara untuk double cleansing. Maksudnya satu tadi micellar cleansing water, sebab dia ada molekul air dan juga minyak. Dan kemudian yang kedua diikuti oleh Skin Advanced Cleanser. Jadi ini adalah proses double cleansing kita panggil, untuk membersihkan sisa sunscreen yang terdapat pada kulit wajah kita. Boleh? So yang pertama tadi macam biasa saja, gunakan micellar water, cleansing water ataupun micellar cleansing wipe. Dan cara yang kedua adalah double cleansing. Maksudnya menggunakan satu micellar cleansing water ataupun micellar cleansing wipe, dan kemudian diikuti dengan Skin Advanced Cleanser. Okey. So boleh dapat tak apa yang saya cuba sampaikan kepada you all? Sebab saya nak bantu you all
dah bersihkan muka sebersih-bersihnya lah, supaya kita tiada ragu-ragu, tiada was-was yang muka kita ni masih ada sisa kekotoran, ada sisa-sisa sunscreen lagi untuk kita solat dan sebagainya. Sebab kita kalau boleh nak solat dalam keadaan yang bersih, keadaan yang bersih, sebab kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ni adalah salah satu komitmen kami, concern kami apabila ia melibatkan solat, melibatkan ibadah. So dan kami nak bantu anda semua untuk bersihkan muka dengan sebersih-bersihnya lah. Kita usahalah dengan cara yang lebih baik, yang terbaik dan sebagainya yang boleh kita usahakan. Selebihnya kita tawakal lah, berserah pada Allah, sebab kita dah usahakan. Tetapi ini adalah antara cara yang terbaik yang boleh saya sharekan untuk you all terus apply immediately. Sebab ni bukan bukannya berdasarkan cakap-cakap kosong dan sebagainya, tetapi berdasarkan kepada ujian, berdasarkan kepada kajian yang telah dibuat ke atas 20 responden, di mana mereka telah membuktikan bahawa apabila menggunakan sunscreen tidak dan menggunakan, sama ada menggunakan air, sama ada menggunakan facial cleanser saja. Sebab facial cleanser dia tak bagi tahu spesify cleanser apa dan sebagainya. Tapi bila kita dah check dengan chemist kita, dalam cleanser skin InsyaAllah dapat membersihkan. Sebab dia ada juga kehadiran oil punya surfactant dan sebagainya yang boleh membantu membersihkan sunscreen. Tapi tak apa, kita ambil approach tambahan untuk hilangkan semua keraguan, was-was dan sebagainya. So kita buat, sama ada you all gunakan, saya boleh suggest, maksudnya sama ada menggunakan micellar cleansing water tadi yang pertama, waktu you ada office dan sebagainya, malas nak bawa sikit advanced cleanser kan. Kemudian yang kedua adalah double cleansing method, iaitu gunakan micellar cleansing water berserta dengan skin advanced cleanser. Tu double cleansing method untuk bersihkan muka daripada sisa ataupun lebihan-lebihan sunscreen pada muka kita. Alright. So itulah yang saya nak sharekan, info ringkas lah bagi saya, tetapi sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting sebab ia melibatkan solat, melibatkan ibadah, di mana kita nak berjumpa dengan Allah dan sebagainya. Sehingga kita perlu pastikan kita dan diri kita ni dalam keadaan yang bersih, tip-top dan sebagainya. Kita usahakan yang terbaik untuk dapatkan yang kebersihan. So kebersihan tu adalah sebahagian daripada iman. Okay, sebab kita tak nak lah kita nak dapat kulit sihat dan cantik, tapi pada yang masa yang sama kita masih ada keraguan, ada was-was untuk solat dan sebagainya. Okay, boleh. So saya harap info ataupun sharing pada hari ini dapat memberikan sedikit pencerahan, dapat memberikan pendedahan baru yang mana you all boleh apply terus. Kemudian bantulah share pada kawan-kawan yang lain. Mungkin ramai lagi yang tidak sedar, tidak pasti tentang hal ini. Maka you all boleh bantulah, adalah menjadi kewajipan you all untuk sharekan pula kepada kawan-kawan yang lain, supaya kita dapat membersihkan mereka semua, kita semua dapat membersihkan muka kita ni dengan bersih, sebersih-bersihnya daripada sisa-sisa sunscreen, especially untuk kita solat, untuk kita beribadah dan sebagainya. So hopefully ada sedikit manfaat untuk you all pada perkongsian pada hari ini. So terima kasih buat anda yang bersama saya. Saya minta maaf sebab saya tak nampak komen, sebab selalunya saya ada phone ketiga ataupun notebook bawa, tapi ni saya di luar, saya tiada akses kepada semua tu. Tapi hopefully kalau ada soalan, kemusykilan dan sebagainya, boleh komen. So insyaAllah nanti saya ataupun tim Family Skin akan bantu reply dan selesaikan masalah you all. Okay, so terima kasih buat semua yang sudi join live saya pada petang ini. So semoga kita akan berjumpa pada esok petang juga pada jam yang sama dengan topik yang berbeza. Okay, till then, bye bye.